Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, Sarawak akan mempertingkatkan lagi langkah-langkah pembasmian rabies di kawasan bandar dan pinggir bandar seluruh negeri. Perinciannya langsung saja bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahi. Sarawak akan mempertingkatkan lagi langkah-langkah pembasmian rabies di kawasan bandar dan pinggir bandar seluruh negeri ke arah mencapai sasaran 70% pemberian vaksin anti-rabies pada anjing bagi membentuk imuniti kelompok. Menteri Industri, Makanan, Komoditi dan Kemajuan Wilayah Sarawak MFICOD, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom berkata ini penting berikutan peratusan pemberian vaksinasi di kawasan berkenaan adalah agak rendah berbanding di kawasan sempadan di bawah kawal seliaan pasukan Immune Belt Enforcement Team IBET. Menurutnya, ini termasuk melihat semula protokol pembasmian rabies di bandar dan pinggir bandar dengan menempatkan semula beberapa pasukan IBET bagi membantu pemberian vaksin di kawasan pinggir bandar. They have done quite tremendous job. In fact, not quite, but tremendous job. 89% of the dogs that have identified on all this area, they have vaccinated them. In fact, out of 40,000 target they have vaccinated 36,900 dogs. So that is why you don't see after June onward, there's no more cases within that belt, immune belt. So the question here now is how are we going to be more effective in the area which is suburban and urban. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas perasmian persidangan rabies di Borneo 2023 di Kuching semalam. Jelasnya lagi, bagi bandar-bandar pula, pihak berkuasa tempatan perlu memainkan peranan lebih proaktif dalam kempen vaksinasi memandangkan jumlah pemberian vaksin di kawasan tersebut masih rendah dengan hanya 50%. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Dr. Steven Rundi menggesa semua pihak untuk terus bekerja dengan erat dalam pembasmian wabak tersebut untuk mencapai sasaran kosong rabies pada 2025. Kerajaan Negeri Sarawak menerusi Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD berkemungkinan akan mewujudkan sistem penilaian pendidikan sendiri berikutan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk tidak mengembalikan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR. Menurut Menteri MEITD Datuk Seri Roland Sagahwiin, walaupun KPM telah mengumumkan perkara itu, namun keputusan tersebut adalah tertakluk kepada dasar pendidikan di peringkat kebangsaan dan Sarawak mungkin akan mencari mekanisme baharu yang akan digunakan untuk memantau prestasi pelajar di sekolah. For us in Sarawak, we will work out something to have our own assessment system. Because we believe that that's the only way for us to be able to know the performance of our students. Otherwise, we have many years of students going to school and not knowing what are the standards. And of course, that will be very crucial later on when it comes to streaming of students towards the science and arts stream. So let the federal be with their own policy, but we will create our own system to make the assessment later on. Terdahulu, Menteri KPM Fadlina Siddiq dalam satu laporan mengumumkan bahawa kementerian itu tidak akan mengembalikan UPSR yang telah dimansuhkan pada 2021 dan sebaliknya memberi tumpuan kepada tinjauan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 dalam membangunkan kurikulum baru dan memastikan pendidikan masa depan lebih baik. Datuk Seri Roland berkata demikian selepas perasmian International Conference on Educational Research and Innovation ICHERI 2023 di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Tun Abdul Razak, Kota Samarahan. Program itu bertujuan menyediakan satu platform mengumpulkan pelajar, pendidik dan penyelidik dari dalam dan luar negara untuk membincangkan isu-isu berkaitan sistem pembelajaran dan pendidikan yang penting dalam memperkukuhkan sistem pendidikan di negara ini.
Berbaki 3 hari lagi, penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak bakal menunaikan tanggungjawab mereka dalam pilihan raya kecil. Untuk mendapatkan gambaran dan perkembangan terkini dari Bintulu, kita bersama Firdaus Arashi Idris di lokasi. Silakan Firdaus. Terima kasih Vanessa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mempelawar Petronas untuk mendirikan institut latihan di negeri ini. Jelas beliau dengan agenda kerajaan untuk membangunkan modal insan yang berkualiti, pembinaan institusi pendidikan adalah perlu. Kalau Tan Sri nak kuatkan your university practice ni anytime, that's the level. Petronas punya university. Malah beliau turut menawarkan sebidang tanah bagi tujuan itu bampiran Maktab Rendah Sains Semara MRSM Bintulu. Buat masa ini hanya satu UTP dibangunkan di Malaysia, iaitu di Sri Iskandar, Perak. Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada majlis penyerahan dan perasmian Maktab Rendah Sains Semara Bintulu hari ini. Ia merupakan MRSM keempat di Sarawak dan ke-56 di negara ini. MRSM yang dilengkapi kemudahan terkini itu mampu menampung seramai 450 orang pelajar. Ia dijangka akan menampung kemasukan pelajar dari Bintulu, Miri dan Limbang. Hadir sama pada majlis itu, Pengerusi Petronas Tan Sri Datuk Sri Muhammad Bakir Saleh. Seramai 44 warga emas dan orang kurang upaya OKU sekitar Bintulu dikenal pasti oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak untuk dibantu menerusi khidmat bantu di rumah KBDR. Jelas Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah, pihaknya komited untuk meringankan beban kelompok itu dengan bantuan komuniti setempat. Program yang dijayakan secara sukarela oleh komuniti setempat itu bertujuan bagi meringankan beban khususnya buat warga emas dan OKU yang tinggal bersendirian. Home help services bagi kawasan Jepak ada 29 home help. 29. Kemudian untuk Tanjung Batu 8, Kemenar 3, Kakus 4. Jadi keseluruhan untuk kawasan Dun Jepak ini 44 orang. 44 orang. Diberi sedikit allowance lah untuk pakai minyak sedap pergi ke rumah yang adalah sikit. Tapi ianya dibuat secara sukarela sebenarnya. Satu konsep di mana kita nak libatkan ahli dalam masyarakat bersama mensejahterakan rakyat dalam komuniti itu sendiri. Beliau berkata demikian selepas menyantuni 2 warga emas yang menerima khidmat bantuan KBDR. Hadir sama Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Muhammad Raziz Hitam. Dalam pada itu, warga emas yang ditemui cukup berterima kasih dengan pelaksanaan khidmat bantuan di rumah KBDR. Jelas mereka inisiatif kerajaan itu membantu meringankan beban khususnya bagi mereka yang mempunyai masalah mobiliti. Baguslah, terima kasih dengan kita orang. Syukurlah kita sudah membantu. Bagi Sabariah Chi, 72 tahun, meskipun menerima bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, namun KBDR yang dilaksanakan begitu membantu beliau yang tinggal bersendirian dan mengalami kekangan kesihatan untuk bergerak. Aku terima kasih dengan kerajaan Malaysia tu. Dapat membantu. Bisa ada juga beri aku 3 bulan sekali. Ya aku senang sikit lah. Senang hidup makan tu. KBDR juga dikenali sebagai Home Help Services, dijayakan dengan kerjasama komuniti setempat bagi membantu warga emas atau orang kurang upaya khususnya yang tinggal bersendirian. Setakat ini dahulu perkembangan dari Bintulu. Saya Firdaus Arashi Idris, dari sungai hingga ke Sagara, Palestin pasti mereka. Kembali bersama V di studio. Atiam, silakan. Ya, terima kasih Firdaus. Kita ke perkembangan seterusnya. Para peniaga di Sarawak diingatkan agar tidak menaikkan harga ayam sewenang-wenangnya pada kadar yang tidak munasabah susulan penamatan subsidi ayam bermula hari ini. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Sarawak, Matthew Dominic Barin berkata, kira-kira 190 pegawai penguatkuasa akan digerakkan bagi memantau harga bahan mentah itu di setiap premis seluruh Sarawak. Matthew turut mengingatkan pengguna agar tidak membuat pembelian panik atas pelaksanaan pengapungan harga ayam kerana ia tidak akan menyebabkan kenaikan harga secara mendadak. Jangan buat pembelian panik sebab kita juga akan memastikan semua bekalan akan cukup di semua bahagian di Sarawak.
Beliau berkata demikian selepas pelancaran program Jualan Rahmah khas ayam di sebuah premis rakan strategik KPDN Sarawak di Demak Laut Kuching hari ini. Harga ayam dijual semasa program khas ini adalah sama dengan harga dijual semasa program Jualan Rahmah mengikut zon masing-masing. Beliau mengambil contoh harga ayam semasa program Jualan Rahmah di sekitar kawasan Kuching adalah RM7.90 sekilo. Maka harga ayam semasa Jualan Rahmah ayam khas ini juga dijual pada harga RM7.90 sekilo. Jualan Rahmah ayam khas ini akan dilaksanakan pada setiap Jumaat di satu lokasi yang akan ditentukan kemudian. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, terima kasih.